Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi fadilah para asatizah, tuan-tuan haji maupun hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, sidang jemaah pula dah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah pada malam ini, yang bersama-sama dalam kita tuan-tuan dalam siri Sembang Santai Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Baik tuan-tuan, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini, pada malam 9 Zulkaidah 1442 Hijrah bersamaan dengan 19 Jun 2021 Masihi. Kita dapat bersama-sama dalam Sembang Santai kita pada malam ini, insya-Allah. Dan mohon maaf tadi terlupa nak on kan mic. Terima kasih kepada saudara Zel Amshar, kalau betul sebutan namanya, terima kasih. Dia sebut ustaz tak ada sound, minta maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Tuan Nazmi kita yang berada juga pada malam ini, dan sahabat-sahabat lain yang insya-Allah mengikuti program ini secara live ataupun secara rakaman nanti, insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan sembang santai kita dalam buku Mukhtasar Ilmu Falak, dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita masuk dalam bab yang keempat tuan-tuan. Minta maaf dalam slide itu ada kesilapan sikit, bab yang keempat. Sepatutnya situ bab yang keempat, bukan bab yang ketiga. Bab yang keempat iaitu dalam bab perbahasan berkaitan dengan takwim, insya-Allah tuan-tuan. Sekalian perhargaan juga sebelum kita meneruskan kepada sahabat-sahabat daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas inisiatif mengadakan program kata kuliah secara atas talian ini, dan alhamdulillah tuan-tuan, moga-moga insya-Allah memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan terutama pada diri saya sendirilah, dan sebagai salah satu daripada amal jariah dan juga pahala yang insya-Allah moga-moga berterusan kepada diri saya, terutamanya kepada guru-guru saya, insya-Allah, dan kepada kita semua. Baik, insya-Allah tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita masuk dalam perbahasan kita malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita muqaddimahkan dulu perbincangan kita ini kepada petikan daripada surah At-Taubah ayat yang ke-36, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi ataupun pada hukum Allah Ta'ala itu adalah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati, ini disebut sebagai arba'atun hurumnya. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya-Allah tuan-tuan, satu ayat yang cukup orang kata apa boleh menggetarkan ataupun menggoyang dunia tuan-tuan dengan ayat ini, terutama pada ayat yang akhir itu, perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya. Ini dalam konteks peperangan tuan-tuan, surah Taubah ini. Baik, saya kira bukan nak bincangkan tentang hal itu tuan-tuan. Kita nak lihat sedikit kepada awal
daripada petikan surah At-Taubah ayat 36 ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. InsyaAllah tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ni hanya setakat itu saja dulu, iaitu daripada awal ayat ini sehinggalah kepada arba'atun hurum. Perbahasan yang selanjutnya itu saya serahkan kepada ahli-ahli, sahabat-sahabat, guru-guru kita yang lebih mahir dalam bidang tafsir untuk mencarakannya. Tuan-tuan, ayat ini juga ada kami masukkan dalam halaman 112 tuan-tuan, dalam perbahasan ataupun dalil berkaitan dengan dalil takwim ni dalam buku Muhtasar Ilmu Falak ni, ada tuan-tuan pada halaman 112, ataupun kalau tak, tuan-tuan boleh tengok saja dekat slide ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya mukadimahkan kuliah malam ini ataupun sembang-sembang kita pada malam ini tuan-tuan dengan firman Allah yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 syahran fi kitabillah, fi kitabillah, yang telah ditetapkan pada sisi Allah Ta'ala itu dalam kitab Allah Ta'ala sejak daripada yauma khalaqas samawati wal ard, sejak daripada penciptaan langit dan juga bumi ini, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Baik tuan-tuan, sekadar berkongsi sedikit apa yang saya rujuk dalam tafsir Imam Ar-Razi tuan-tuan dalam kitab Mafatihul Al-Ghaib. Ini satu tafsir yang selalu digunakan oleh tuan guru kita, itu Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Disebut bahawa bagaimana Imam Fakhr Razi menyebutkan bahawa dalam kita sedia maklum bahawa takwim qamariyah ini dia kalau dibandingkan dengan takwim syamsiah, maka dia akan ada berkurang sebanyak 10 ataupun 11 hari. Maknanya kalau satu hari yang bersamaan dengan Hijri itu bersamaan dengan tarikh Masihi, maka pada tahun depan 11 ataupun 10 hari dia akan semakin cepat. Maka dalam konteks tuan-tuan, ketika mana ayat ini diturunkan, ketika mana orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mana ketika itu mereka tuan-tuan di Mekah dalam situasi ketika itu mereka kata apa, sangat concern ataupun sangat kata prihatin lah kepada musim haji. Di mana musim haji ini adalah satu musim di mana orang-orang akan datang beramai-ramai ke Mekah, dan bila ramai orang datang ke Mekah itu, maka ketika musim haji itu juga merupakan satu musim yang cukup orang kata apa baik untuk mereka berniaga, kerana ketika itu ramai orang datang ke Mekah. Ramai orang datang ke Mekah. Maka ketika itu tuan-tuan, ada ketikanya oleh kerana orang Arab jahiliah ketika itu merujuk kepada takwim qamariyah, mereka juga merujuk kepada sistem takwim qamariyah, maka ketika itu mereka akan menentukan bilakah jatuhnya ataupun bilakah masanya bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan yang untuk mengerjakan haji ini berdasarkan kepada takwim qamariyah. Tapi oleh kerana tuan-tuan, seperti mana kita maklum bahawa takwim qamariyah ini dia tidak mengikut musim. Yang mengikut musim ni takwim syamsiah. InsyaAllah tuan-tuan kita akan bahaskan secara lanjutlah. Ini saya rujuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam Razi dalam tafsir beliau. Jadi oleh kerana ketika mana kemuncak musim haji ketika itu, waktu itulah ramai orang. Tetapi kadang-kadang waktu itu kadang-kadang tuan-tuan waktu musim yang baik, ataupun kita kata musim seperti mana musim bunga, ataupun kita kata musim panas dan sebagainya, ketika itu adalah musim di mana buah-buahan ataupun tenakan-tenakan ataupun bahan-bahan lain senang dibawa ataupun sedang orang kata apa sedang mekar ketika itu dan boleh dijual di Mekah, boleh dijual di Mekah. Namun tuan-tuan, ada pula pada ketika mana musim, contoh pada musim sejuk, di mana ketika itu bukan masa ataupun ketika yang bagus ataupun cantik lah untuk berniaga. Bukan masa ataupun musim yang bagus untuk berniaga, kerana ketika itu buah-buahan ataupun tanam-tanaman belum lagi berbuah mengeluarkan hasil ataupun mungkin dah mengeluarkan hasil. Kemudian barulah datang musim haji itu. Maka ketika itu tuan-tuan, disebutkan dalam tafsir itu mengatakan bahawa tafsir Imam Razi menyebutkan bahawa orang Arab ketika itu mereka meniru perangai daripada orang-orang Yahudi dan juga Nasara, iaitu dengan membuat proses nasiah.
nasi'ah, iaitu daripada setahun itu ada 12 bulan, ithna asyara syahran tu ada 12 bulan, maka untuk menyelaraskan balik supaya takwim Qamariyah itu ditally dengan musim, maka ketika itu tuan-tuan mereka tambah dalam setahun tu ada yang jadi 13 bulan. Ada yang jadi 13 bulan. Dan ini adalah satu perbuatan yang Allah Ta'ala sebutkan bahawa proses nasi'ah ini satu perbuatan yang diharamkan. Dan sebab itu bila Allah Ta'ala sebut bahawa di sisi Allah Ta'ala itu ithna asyara syahran fi kitabillah. Dalam sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan, yang mana 12 bulan ini disebut sebagai yauma khalaqas samawati wal ard. Maknanya ini adalah satu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan sejak daripada Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi ini. Bahkan disebutkan dalam tafsir la azidu wa la anqus. Tidak ditambah ataupun tidak dikurang. Mesti ada 12 bulan dalam setahun itu. Maka dalam hal ini ataupun konteks ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan dan menjadi suatu sandaran lah kepada kita tuan-tuan kalau kita lihat dalam takwim Qamariyah ataupun dalam takwim Masihi sendiri, dalam setahun tu ada 12 bulan. Dalam setahun tu ada 12 bulan. Sebenarnya 12 bulan itu adalah bertepatan dengan sunnatullah seperti mana yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dan daripada 12 bulan itu ada yang disebut sebagai arba'atun hurum, iaitu 4 bulan yang disebut 4 bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, iaitu berturut-turut. Kemudian tuan-tuan bulan Rejab, dia lambat sikit, dia ke depan sikit. Daripada bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Yang mana tuan-tuan bulan-bulan ni disebut sebagai bulan-bulan haram ini, dalam tafsir juga menyebutkan bahawa maksud di sini bulan-bulan haram ini adalah satu bulan yang dimuliakan. Bulan yang muliakan, macam alhamdulillah tuan-tuan pada malam ini atau ketika ini kita sudah masuk dalam bulan-bulan disebut sebagai bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah. Ya. Jadi kita sedang berada dalam bulan-bulan haram. Di mana dalam bulan-bulan haram ini dalam tafsir menyebutkan bahawa pahala yang ibadat yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya ada orang buat maksiat dalam bulan ini, ia juga adalah mendapat dosa yang berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan di sisi orang Arab juga ketika mana zaman jahiliah ini, mereka sangat memerhati 4 bulan ini sehingga bulan-bulan ini mereka tidak akan berperang. Bahkan disebutkan kalau sekiranya ada di kalangan keluarga mereka, hatta bapa mereka dibunuh ketika mana dalam bulan-bulan haram ini, maka mereka boleh tangguh dulu untuk balas dendam itu. Dia lepas daripada bulan haram ni baru dia orang balas dendam. Jadi maknanya tuan-tuan, berdasarkan kepada petikan daripada surah Taubah ini, apa yang penting nak sebut di sini bahawa sandaran daripada 12 bulan itu sebenarnya adalah ada sandaran dalam Quran yang mana telah pun kita sebutkan tadi bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ithna asyara syahran fi kitabillah. Yang mana ketetapan ini telah pun Allah Ta'ala tetapkan yauma khalaqas samawati wal ard, sejak daripada Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi ini. Baik tuan-tuan, insyaAllah pada malam ni kita teruskan perbincangan kita tuan-tuan. InsyaAllah itu sekadar mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini dalam surah At-Taubah ayat 36 tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita masuk pada halaman 111. Baik, sebelum kita masuk dalam halaman 11 ni tuan-tuan, oleh kerana pada kuliah yang lepas tu agak macam kelang kabut sikit kita tutup majlis kita, saya kalau tuan-tuan ada buku boleh muka surat 109 sekejap. Sekejap je tuan-tuan Untuk apa? Nak pergi bilik ke atas tu, iaitu nak memperingatkanlah pada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian lah, oleh kerana saya bekerja di Jabatan Mufti sebagai pegawai falak. Maka ketika mana kita bahaskan dalam sesi yang lepas berkaitan dengan arah kiblat. Jadi ketika mana kita dah membincangkan tentang kaedah-kaedah menentukan arah kiblat dan sebagainya, maka saya nasihatkan, saya nak berkongsilah maklumat ataupun bukan nak nasihat tuan-tuan, tapi kita nak berkongsilah, maknanya kalau dari sudut
kerja-kerja pengukuran masjid, surau, semakan surau masjid dan sebagainya, maka kalau boleh sekiranya bagus tuan-tuan, kita rujuk kepada pihak berkuasa. Dalam konteksnya tuan-tuan, kita kena merujuk kepada Jabatan Mufti lah, yang ada bidang kuasa dalam mengesahkan dan menentukan arah kiblat di satu-satu tempat, terutama melibatkan masjid dan juga surau. Jadi apa-apa hal pun tuan-tuan, kita rujuk kepada pihak berautoriti. Pihak berautoriti. Janganlah oleh kerana mungkin kerana kita ni dah ada sedikit kemahiran, kita ni mungkin wallahu alam tuan-tuan mungkin lebih mahir lah daripada kami yang berada di Jabatan Mufti ni, kerana kemahiran ilmu yang tuan-tuan ada. Ala kulli hal tuan-tuan, kalau sekiranya ada teguran-teguran, bolehlah sampaikan terus kepada pihak bahagian falak Jabatan Mufti. Kalau sekiranya ada dapat tahu selisih ataupun ada ralat di masjid ataupun surau berdasarkan kepada ilmu yang tuan-tuan ada, maka kalau boleh itu kita cuba elakkan daripada timbul isu dan juga masalah di dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, kita cuba nego dengan jantung kuasa masjid ataupun jantung surau, dan kita nasihatkan mereka untuk dapatkan pengesahan secara rasmi daripada bahagian falak Jabatan Mufti, supaya apa? Supaya perkara ini tidak menimbulkan isu dan juga tidak menimbulkan masalah yang akan mungkin menimbulkan tuan-tuan perkelahian ataupun menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan jawatan kuasa dengan orang luar ataupun orang yang berikan komen tu dan sebagainya. Dan ini adalah satu benda yang tidak baiklah, tidak baik. Kita mengajar ilmu falak ni untuk menyebarkan ilmu, untuk menjadikan semua orang mendapat ilmu tuan-tuan, tapi ditimbul pula isu lain. Jadi tuan-tuan, ini sekadar satu perkongsian sajalah. Saya yakin bahawa tuan-tuan yang ada dalam sesi kita pada malam ini, dan juga insyaAllah yang akan mengikuti sesi kita pada akan datang, tidaklah termasuk dalam orang-orang macam ni. Tapi moga-moga insyaAllah tuan-tuan, kalau sekiranya ada sampai pada tuan-tuan, tuan-tuan bolehlah memberikan sedikit panduan kepada mereka ataupun pada jantung kuasa masjid ataupun surau ataupun lokasi itu, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, kita masuk dalam bab yang keempat. Bab yang keempat, insyaAllah masuk bab keempat, bab kelima habislah tuan-tuan buku kita ni, alhamdulillah. Iaitu dalam bab takwim. Kalau dalam ejaan Arabnya taqaf waw ya mim lah, seperti mana ada dalam slide itu. Baik. Cuma takwim ini dalam buku yang kami susun ni tuan-tuan, kita ambil dalam ejaan bahasa Arab, TAQWIM, takwim. Cuma istilah takwim ini juga telah pun diterima dalam bahasa Melayu. Dan diterima dalam bahasa Melayu, maka dieja dengan TAKWIM, takwim. Takwim tuan-tuan. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pun kadang-kadang saya guna TAQ, kadang-kadang TAK. Minta maaf tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, saya cuba rujuk dalam kamus ataupun online tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya dapati bahawa memang perkataan takwim ni dah ada dalam dictionary ataupun dalam kamus dalam bahasa Melayu, sehingga ada sikit saya kongsikan dekat tengah-tengah tu. Takwim itu yang disebut sebagai daftar hari bulan, disebut juga takwim itu juga bermaksud almanak, takwim itu juga dia bermaksud kalender, takwim itu juga bermaksud penanggalan. Saya kira untuk yang maksud perkataan daftar hari bulan, almanak ni mungkin agak jarang kita pakai lah. Tapi kalau kita mengaji buat falak, almanak ni memang satu perkataan istilah yang selalu kita akan jumpa. Dan ketiga, kalender. Kalender. Yang keempat ni penanggalan. Saya rasa yang ini tuan-tuan jarang-jarang kita guna. Istilah penanggalan ini. Bahkan kalau dalam bahasa Melayu, penanggalan ni tuan-tuan dia ada makna lain pula malam-malam ni kan. Penanggalan ni bahaya juga nak sebut ni. Baik, tapi kalau saya ingat lagu Sudirman Haji Arsyad tuan-tuan, tanggal 31 bulan 8 tahun 57, disebut tentang lagu tentang pernikahan, disebut tanggal 31, tarikh 31. Jadi dalam bahasa Melayu, istilah takwim ni juga boleh bermaksud penanggalan. Okey, penanggalan. Baik tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, sebagai mukadimah kepada perbahasan kita ni juga, saya nak kongsikan apa yang saya rujuk dalam beberapa buku lah. Antaranya adalah apa yang telah disebutkan oleh Dr. Yahya Syami tuan-tuan, satu buku yang cukup baik seperti mana yang saya selalu kongsikan tentang buku tersebut tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan nak tengok ada ke tidak dekat sebelah ni, ada Yahya Syami.
Tajuk buku ni Ilmu Falak Safhat min Turathil Ilmi wal Arabi wal Islami. Tuan-tuan, ni buku dia. Buku dia tuan-tuan boleh carilah dalam internet, ada, saya rasa dah jual. Buku ni sangat baik untuk kita lihat pada dari sudut perkembangan ilmu falak sejak daripada zaman dulu sampai zaman Islam, zaman sekarang. Okey. Disebut bahawa cabang ilmu falak ini, kalau menurut penulisan ilmuwan ni, pelbagai. Ini yang tuan-tuan, kalau kita lihat, kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan kita berkaitan ilmu falak awal perbincangan kita hari itu kan, maknanya kalau dari sudut pecahan daripada furuk-furuk yang disebut sebagai ilmu falak itu, tuan-tuan, dia sebenarnya kalau takrifan ilmu falak hari ini mungkin dia berbeza dengan takrifan ilmu falak satu ketika dulu. Sebab itulah kalau kita lihat Dr. Yahya Syami sebutkan bahawa dari sudut cabang-cabangan ilmu falak itu pun sebenarnya dia berbeza-beza mengikut pada zaman takrifan yang diberikan para ulama ketika itu. Maka tuan-tuan, tetapi bila disebut tentang ilmu takwim ini, maka dikatakan bahawa ia adalah satu cabang yang disepakati oleh ilmuwan falak ketika itu. Maknanya bila sebut tentang takwim ataupun tentang disebut sebagai ilmu zich, tuan-tuan, ilmu zich. Maknanya para ulama ataupun ilmuwan dalam bidang falak ni sepakat mengatakan bahawa ilmu takwim ni adalah sebahagian daripada ilmu falak daripada dulu sampai sekarang. Maknanya sepakatlah boleh katakan begitu. Baik. Dan dalam perbahasan, tuan-tuan, disebutkan bahawa ada dua bahagian, iaitu apa yang disebut sebagai zij, zai ya jim ataupun zij, zij, ataupun disebut sebagai takwim. Kalau kita sebut, kalau dalam ilmu turas falak Islam, tuan-tuan, kita akan dapati bahawa ada dua istilah ini yang kedua-duanya hampir lebih kurang sama, tapi sebenarnya ada sedikit perbezaan lah. Iaitu zij ini, kalau kita sebutkan pada hari ini, dia macam almanak, iaitu dia macam satu jadual, tapi jadual ini adalah jadual tentang pergerakan objek-objek samawi yang dicerap, yang dihisap dan kemudian digunakan bagi pengiraan-pengiraan seterusnya. Ataupun kalau saya rujuk dalam satu kamus itu disebut sebagai astronomical table, iaitu jadual astronomi, disebut begitu, dia bukan merujuk kepada kalender, itu disebut sebagai zij. Dan bila sebut takwim ini, terjemahan yang mudah untuk kita faham ialah kalender. Takwim ini terjemahan yang mudah adalah kalender. Jadi tuan-tuan, ini sebahagianlah daripada perbahasan dalam ada turas Islam yang mana bolehlah insya-Allah kalau tuan-tuan nak lihat nanti ada perbahasannya dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Yahya Syami. Baik. Kita lihat tuan-tuan dalam buku kita dan juga slide ni ada saya kongsikan juga, iaitu dalam ta'rif takwim dibahagikan kepada dua, iaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Seperti biasalah tuan-tuan, kita ada fil lughah wa istilah. Baik. Takwim dari sudut bahasa bermaksud atau berasal daripada perkataan qawwama, qaf waw mim. Qaf waw mim, qawwama, yang membawa maksud meluruskan atau mengubah suai. Meluruskan ataupun mengubah suai. Juga kalau kita sebut takwim juga mempunyai beberapa makna, iaitu menetapkan satu-satu nilai seperti harga, saiz atau kos, atau juga membawa maksud pembetulan atau pengubah suaian. Bermaksud tuan. Jadi maknanya kalau kita lihat dari sudut bahasa ni pun dah memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana fungsi takwim itu. Kerana takwim di situ adalah untuk melurus, untuk membetulkan, untuk memberikan satu nilai, satu penetapan pada hari, pada tarikh, pada tahun, supaya kita tidak silap. Contohnya pada hari ni tuan-tuan, kita dah berada pada 19 hari bulan Jun bersamaan dengan 9 Zulqaidah. Dia melibatkan apa tuan-tuan? Dia melibatkan soal ibadah kita nanti, kerana tak lama nanti kita akan menyambut ataupun kita akan berada pula dalam bulan Zulhijjah, ataupun kalau sekiranya tuan-tuan bulan Zulqaidah ini kita dah masuk dalam musim haji. Kalau sekiranya tuan-tuan kalau taklah kerana COVID tuan-tuan, maka sekarang ni orang dah sibuk untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan musim haji. Jadi maknanya tuan-tuan dapat lihat di sini bahawa
bagaimana apa yang disebut sebagai takwim ini dia nak meluruskan, nak membetulkan, nak memberikan suatu nilai kepada kita, kepada masyarakat, iaitu apakah nilai yang ada pada tarikh, pada hari, pada tahun, pada bulan itu. Apakah bulan yang betul, apakah tarikh yang betul, apakah hari yang betul. Contoh hari ini hari Sabtu, ataupun kita kata Sabtu malam Ahad. Kalau kita tersilap tuan-tuan, kita kata hari ini hari Khamis malam Jumaat, maka esok mungkin ada orang nak sembahyang Jumaat, maka ia adalah suatu benda yang kita lihat bahawa mungkin satu benda yang kata apa, takwim ni isu yang mudah, mungkin isu yang kita kata dah selesai, tapi kalau kita silap ataupun kita ambil sambil lewa, maka dia akan menyebabkan satu masalah yang sangat sensitif dan sangat besar berlaku dalam masyarakat. Baik, cuma tuan-tuan, saya nak kongsikan juga satu istilah yang saya baru jumpa. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang sudi untuk memberikan ruang untuk saya membacakan buku yang kami susun ini. Di samping susun ni tuan-tuan, saya bila nak baca ni pun kita kena rujuk juga banyak buku. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dalam buku Yahya Syami ni ada sebut bahawa satu istilah yang saya pun baru bertemu, iaitu satu istilah disebut sebagai ruznamah. Ruznamah. Kalau ejaannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak eja, ra, waw, zai, nun, alif, mim, ta marbutah. Ra, waw, zai, nun, alif, mim, ta marbutah. Ruznamah. Ruznamah ni tuan-tuan juga bermaksud kalender. Cuma tuan-tuan istilahnya adalah dalam bahasa Parsi yang bermaksud jadual hari. Disebut ruznamah. Kerana bila saya buka dalam buku Ilmu Falak fi Turas ini, bila disebut tentang takwim itu, dia kata ada satu istilah yang juga digunakan, iaitu disebut sebagai ruznamah. Ruznamah ni rupanya adalah suatu jadual hari dalam bahasa Parsi. Okey, baik tuan-tuan ya. Jadi itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, insya-Allah tuan-tuan ya. Dari sudut istilah, halaman 112. Saya kongsikan tuan-tuan apa yang telah disebutkan oleh tiga tokoh ataupun pakar rujuk kita berkaitan dengan falak. Antaranya apa yang telah disebutkan oleh Dr. Yahya Syami tadilah. Dr. Yahya Syami tadi, iaitu jadual atau dimaksudkan sebagai jadual atau senarai yang meliputi jadual hari, minggu dan bulan. Jadual dan senarai yang meliputi jadual hari, minggu dan bulan. Baik. Kalau dilihat di sini tuan-tuan dalam buku Dr. Hashami dia sebutkan bahawa takwim ni dia ada dua. Satu disebut sebagai takwim buldan, yang kedua disebut sebagai takwim zaman. Takwim buldan dan yang kedua disebut takwim zaman. Takwim buldan ni adalah satu jenis takwim yang disusun bagi mengeluarkan tul dan juga ard balad, iaitu mengeluarkan latitude dan juga longitude daripada satu kawasan. Maknanya itu jadual yang disusun bagi kita keluarkan latitude dan juga longitude suatu lokasi. Dan ada juga disebut sebagai takwim az-zaman. Jadi dua tuan-tuan. Baik. Namun tuan-tuan, bila disebutkan tentang takwim ini, disebut bahawa jadual atau senarai disebut sebagai al-laihah ataupun disebut al-karasah, jadual ataupun senarai yang meliputi ada tiga, iaitu hari, yaum, minggu, usbu' dan juga asyhar dan juga bulan. Itu dalam takrifan yang diberikan oleh Dr. Yahya Syami. Dan tuan-tuan, dalam satu kertas kerja yang saya rujuk yang dibentangkan oleh Bahagia Datuk Dr. Azhari, pengarah Jabatan Ukur sekarang ni, menyebutkan bahawa takwim ini adalah satu rekod perjalanan waktu atau satu sistem susunan masa. Satu rekod perjalanan waktu atau satu sistem susunan masa. Maknanya dalam apa yang disebut sebagai takwim ini mesti ada satu rekod tentang perjalanan waktu dan juga ada satu sistem susunan masa di situ. Okey, tak apa, nanti insya-Allah kita akan cuba buat kesimpulan daripada ketiga-tiga. Dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Baharudin tentang dalam buku beliau Ilmu Falak, beliau memilih takrifan yang telah disebutkan, iaitu satu sistem penyatuan unit pengukuran masa bagi satu tempoh yang panjang. Maknanya kalau kita sebut takwim ini, dia adalah suatu unit pengukuran masa yang melibatkan tempoh yang panjang.
tempoh yang panjang. InsyaAllah nanti mungkin kita akan lebih clear lah. Ala kulli hal tuan-tuan, berdasarkan kepada ketiga-tiga takrifan ini yang tuan-tuan pun boleh tengok dalam slide yang ini dan juga adalah halaman 112 buku kita ini. Maknanya bila sebut takwim ini adalah satu sistem masa ataupun satu sistem yang ada dalam tu masa, sama ada mungkin dalam tu ada jamnya, ada harinya, ada minggunya, ada bulannya, ada tahunnya, yang mana ia disusun secara teratur. Disusun secara teratur. Maknanya kalau kita tengok di sini, kita tahu hari ni 1, 2, 3 akhir bulan, dan satu bulan tersebut ada 30 hari. Selepas itu pula masuk bulan lain. Disusun secara teratur. Dan ada pula dia punya susunan takwim tu ataupun susunan masa itu ada yang disebut sebagai pendek, ada yang sederhana dan ada juga yang panjang. Nanti insyaAllah kita akan cuba lihat tuan-tuan dalam konteksnya. Okey, baik. Maknanya dari sudut apa yang disebut sebagai istilah takwim ini adalah satu penyusunan jadual yang dalamnya itu ada susunan daripada masa-masa yang nanti kita cuba lihatlah dalam konteks masyarakat pada hari ini ataupun dalam konteks kita pada hari ini, bagaimanakah sistem kalender itu berfungsi. Baik tuan-tuan, kita lihat kepada dalil takwim. Alhamdulillah tuan-tuan, tadi kita telah mukaddimahkan kepada perbahasan kita tadi itu. Sekejap tuan-tuan, nak tengok pada dalil takwim kita ni. Okey, ni baik tuan-tuan. Ini sebagai satu contoh sajalah tuan-tuan ya, bagaimana gambaran rajah yang melibatkan takwim berdasarkan kepada kedudukan buruj, kedudukan manzilah, kedudukan buruj dan kedudukan manzilah. Tuan, ini apa yang saya ambil daripada internet juga ni tuan. Okey, baik. Dan ini disebut sebagai zish tadi. Ini adalah zish ul Robert. Zish ul Robert yang tuan-tuan dapat lihat di sini adalah di mana kedudukan apa yang disebut sebagai kedudukan objek-objek samawi yang telah dihitung, dan di sini ada je punya kedudukannya itu dalam bentuk angka sistem jumali. Ini balik cerap ul Robert itulah. Baik, ini sebagai satu elan tuan-tuan kepada pembahasan kita. Okey. Kita pergi kepada dalil takwim dari sudut Al-Qurannya tuan-tuan, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahawa di sisi Allah Taala itu ada 12 bulan. Kita telah bincangkan tadi bahawa bagaimana dalam susunan setahun itu ada 12 bulan dan ada sandarannya lah di dalam Al-Quran. Bukan saja-saja dia letak setahun itu ada 12 bulan, tapi ada sandarannya. Baik. Saya rasa itu saja perbahasan ataupun sedikit huraian kita tentang surah Taubah ni, sebab tadi mukadimah tadi kita dah bahas. Dan juga tuan-tuan boleh rujuk juga dalam surah Yunus ayat yang kelima. Surah Yunus ayat yang kelima, di mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang menerang dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Masya Allah tuan. Daripada ayat ini tuan-tuan pun clear bahawa bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan huwallazi ja'ala syamsa. Allah Ta'ala telah menjadikan matahari ini dengan sifatnya dhiya'a wal qamara nura, dan kedua-duanya ini tuan-tuan Allah Ta'ala telah qadar ataupun telah tetapkan bahawa dia ada manzilah khususnya bagi bulan disebut sebagai manazil. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Maknanya tuan-tuan, berdasarkan kepada surah Yunus ini dapat kita lihat bahawa ataupun dapat kita fahami bahawa Allah Ta'ala menjadikan dua objek, iaitu matahari dan juga bulan. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kita memperolehi, mengetahui tentang jumlah tahun dan juga masa.
Ya, jadi berdasarkan kepada surah Yunus ini dapat kita faham bahawa bulan dan juga matahari ini boleh kita jadikan sebagai sumber rujukan bagi penyusunan takwim. Dan secara khususnya tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah ayat 189 di mana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada ayat ni ada sambungan lagi tuan-tuan tapi nak ambil setakat ini saja dulu. Yas'alunaka 'anil ahillah yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah iaitu jamak kepada hilal tuan-tuan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Maka katakanlah bahawa ianya dijadikan sebagai rujukan bagi rujukan mawaqitu linnas iaitu rujukan masa bagi manusia dan juga haji. Rujukan masa bagi manusia dan juga menentukan ibadat haji. Maka tuan-tuan berdasarkan kepada tafsir yang telah disebutkan, tafsir tuan-tuan, tafsir Ibn Kathir ya, dan sebagainya, menyatakan bahawa ini menunjukkan dari sudut ibadat umat Islam hendaklah merujuk kepada takwim qamariyah. Tadi dalam surah Yunus dah sebut bahawa kita boleh rujuk syamsiah ataupun qamariyah. Boleh dua-dua untuk kita menentukan tahun dan juga menentukan masa. Tetapi khusus bagi kita masyarakat Islam, bila dalam bab ibadah kena rujuk ahillah, kena rujuk tentang bilakah anak bulan tu kelihatan, kena rujuk ahillah, kena rujuk peredaran qamariyah. Okey, baik. Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, yang pertama tuan-tuan kita boleh buat satu kesimpulan. Yang pertama apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf keperluan dan kewujudan takwim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai 12 bulan. Maknanya apa yang disebut ataupun ada dalam takwim kita ni tuan-tuan yang kata 12 bulan tu Muharram sampailah Zulhijjah tuan-tuan, daripada Januari sampailah Disember, namakan sajalah apa pun nama tuan-tuan. Maknanya yang pentingnya ada 12 bulan di situ sebenarnya adalah bertepatan seperti mana sunnatullah yang Allah Ta'ala telah tetapkan itu. Maknanya dalam setahun tu ada 12 bulan. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, pada halaman 114 itu dan juga ada dalam slide kat bawah tu, takwim dapat disusun berdasarkan perjalanan matahari dan juga bulan. Maka jelas di sini berdasarkan pada surah Yunus tadi kita dapat faham bahawa takwim ataupun kalender ini dapat kita susun berdasarkan kepada perjalanan matahari dan juga perjalanan bulan. Cuma dalam perbahasan yang mungkin kita akan bincangkan secara lanjut nantilah insya-Allah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, iaitu kalau dalam konteksnya takwim matahari ini ataupun takwim syamsiah ini dia lebih kepada untuk kita tahu tentang manfaat bagi kehidupan kita. Contohnya untuk kita mengetahui tentang musim. Kita mengetahui tentang musim, maka kita kena merujuk kepada takwim syamsiah kerana takwim qamariyah tidak terkait dengan musim. Okey. Tapi kalau ikut pada Ustaz Hanafiah ada juga kaitan dengan apa ni cuaca, tetapi dia tidak bersifat tahunan, dia bersifat bulanan ataupun harian saja. Baik. Kalau tak silap saya, kalau saya silap tuan-tuan betulkan. Dan kalau melibatkan takwim qamariyah, yang dikatakan takwim qamariyah ini kita rujuk kepada bulan adalah untuk menentukan ibadat kita. Untuk menentukan ibadat kita. Bila kita nak puasa, bila kita nak berhari Aidil Fitri, bila kita nak merayakan Aidil Adha, bila nak menentukan musim haji ataupun bulan-bulan haji, bila kita nak kalau dalam takwim hijrah ni juga dia rujuk kepadanya peristiwa-peristiwa sejarah dalam Islam, maka pun kena rujuk kepada takwim qamariyah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kewujudan hilal dapat dijadikan rujukan awal bulan, yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, yas'alunaka 'anil ahillah tu, bahawa kalau kita lihat di sini bahawa ini satu kaedah yang telah pun ditetapkan oleh Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, atau kama qala, di mana Nabi SAW telah menyebutkan bahawa berpuasalah kerana kamu melihat anak bulan dan berharialah kerana kamu melihat anak bulan. Jadi berdasarkan kepada ketiga-tiga ayat ini boleh kita berikan satu gambaran bahawa apa yang ada disusun dalam takwim pada hari ini tuan-tuan ada sandarannya ataupun kita boleh lihat sebenarnya di dalam konteks Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan, kita pergi pula kepada unsur-unsur penting dalam takwim. Unsur-unsur penting dalam takwim insya-Allah. Baik. Ya.
Okey. Unsur-unsur penting dalam takwim ini tuan-tuan, saya ambil daripada buku Cikgu Bahar ataupun Profesor Madya Dr. Baharudin dan juga buku yang disusun oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ilyas, tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang mungkin tak pernah tengok buku Profesor Umar Ilyas, tuan-tuan, saya rasa satu buku yang sangat baiklah untuk kita baca ni. Kalau saya besarkan sikit tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak sikit bukunya. Ni. Mana? Kalender Masa dan Manusia, tuan-tuan, yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ilyas. Kalender Masa dan Manusia. Ini satu buku yang sangat baiklah untuk kita baca, tuan-tuan, kerana dia satu buku yang sangat besar, tuan-tuan, bagi saya lah untuk kita bahaskan. Baik. Okey, tuan-tuan, kita tengok balik dalam ni. Tuan-tuan tak payah tengoklah muka saya. Okey, baik. Unsur penting dalam takwim. Okey, ada 3, iaitu hari, bulan dan juga tahun. Hari, bulan dan juga tahun. Dalam slide tu saya buat dia punya kesimpulan ataupun nota pendek lah. Baik. Pertama, tuan-tuan, kita sebut hari. Yang dalam bahasa Arab disebut yaum. Yaum. Hari merupakan unit paling asas dalam sistem takwim. Ini bahasanya, tuan-tuan, mungkin agak macam main copy paste ataupun disalin daripada buku yang agak akademik. Hari merupakan unit paling asas dalam sistem takwim. Maknanya dalam takwim itu, kan, paling asas, paling kecil biasanya adalah merujuk kepada hari. Hari, maknanya hari 1, 2, 3, 4. Baik. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu baik. Umumnya ia merujuk pada persinggahan lengkap bumi atas pastinya selama 24 jam. Maksudnya satu hari itu kita fahamlah dia merujuk kepada sistem 24 jam. Sistem 24 jam yang mana sehari itu kalau kita faham adalah 12 jam siang dan 12 jam malam dalam konteks kita di Khatulistiwa ni, begitulah. Tapi kalau negeri-negeri lain mungkin kadang-kadang 24 jam itu yang disebut sehari semalam itu, sehari semalam maknanya hari siang dan hari malam tu, mungkin siangnya lebih panjang daripada malam ataupun mungkin malamnya lebih panjang daripada siang. Dan tuan-tuan, dalam buku Dr. Muhammad Ilyas tadi ada sebut bahawa yang mula-mula menentukan, dan juga dalam buku Yahya Syami pun ada sebut, tuan-tuan, yang mula-mula menentukan bahawa dalam sehari itu ada 24 jam adalah merujuk kepada tamadun Mesir. Tamadun Mesir. Ini pun saya tertarik juga kerana lihat bahawa maknanya sistem 24 jam ini, sehari yang disusun ada 24 jam ni adalah berdasarkan kepada tamadun Mesir. Namun setiap tamadun mempunyai perbezaan hari yang berbeza. Tamadun Babylon dan Yunani memulakan hari dari subuh ke subuh berikutnya, dan tamadun Islam memulakan hari daripada maghrib ke maghribnya. Okey, baik, tuan. Bila sebut tentang satu hari ada 24 jam, okey, kita fahamlah. Baik, tak ada perbezaan lah kalau dalam konteks pada hari ni. Cuma, tuan-tuan, bila dia kata hari ni mula daripada waktu mana? Maka dalam tamadun-tamadun dalam sejarah, tamadun-tamadun seperti tamadun Babylon ataupun Yunani memulakan hari itu bermula daripada subuh ke subuh berikutnya. Maknanya kalau subuh, contohlah malam ni hari Sabtu kan. Sabtu, maknanya subuh esok, tuan-tuan, baru mula hari Ahad. Baru mula hari Ahad. Kalau ikutkan tamadun Babylon, ataupun dalam buku Dr. Ma'ilah pun disebut bahawa tamadun Babylon ni yang lebih tepat sebenarnya adalah terbit matahari. Terbit matahari, bukan subuh, terbit matahari. Okey, itu ada dua maklumat lah yang saya ada perolehi, tuan-tuan. Okey, terbit matahari. Tapi ala kulihat mengatakan waktu pagi tu baru mula hari yang baru. Pasal kerana masyarakat ketika zaman dulu, ketika pagi ni mereka memulakan kerja yang baru. Maka mereka nak supaya kerja yang dimulakan pada hari itu adalah bermula pada hari yang baru. Maka kalau mereka berada pada hari yang dah lama, maka ketika itu kerja yang mereka lakukan tu macam dikata dah terlambat. Jadi kalau boleh secara pengukurannya, dia nak supaya bila dia mulakan hari ataupun dia mulakan kerja pada pagi itu adalah permulaan kerja pada hari yang baru. Maka ketika itu mereka susun takwim ini supaya pengukuran hari itu bermula daripada waktu subuh. Baik. Cuma tentang yang menarik kalau kita lihat di sini adalah dalam tamadun Islam. Kerana dalam tamadun Islam
Ataupun tuan-tuan, sebenarnya bukan tamadun Islam saja, tapi tamadun-tamadun yang menggunakan takwim Qamariyah satu ketika dulu, yang mana takwim Qamariyah ni adalah takwim yang lebih berleluasa digunakan satu ketika dulu. Ini ada disebutkan dalam buku Profesor Ma'ilah ini. Mereka menggunakan ataupun mulakan hari itu dengan waktu matahari terbenam ke matahari terbenam. Maksudnya tuan-tuan daripada maghrib ke maghrib. Ya, waktu maghrib ke maghrib. Macam kita hari inilah istilah yang kita sebut Sabtu malam Ahad dalam konteks kita, dalam bila kita orang Melayu kita nak menyebutkan. Okay, contoh kuliah saya akan diadakan pada hari Sabtu malam Ahad. Dia clear kan. Kalau kita kata saya kata hari Sabtu, mungkin ada yang kata Jumaat malam Sabtu ke ataupun Sabtu malam Ahad ke, tapi saya kata Sabtu malam Ahad, maka clear. Okey. Kerana tak apa tuan-tuan, kerana sistem takwim Qamari, sistem dalam Islam mereka menggunakan sistem takwim Qamariyah. Maka bila masuk bulan yang baru, contohnya bila masuk bulan Ramadan, maka malam itu dah mula boleh kita solat tarawih, ataupun malam itu dah kita mula untuk kita berniat untuk kita mulakan puasa Ramadan. Malam tu, esokkan hari itu kita berpuasa. Jadi ini dari sudut syaraknya mengesahkan bahawa dari sudut Islam, dari sudut takwim Islam ini, hari itu bermula dengan waktu terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, kerana kita menggunakan takwim Qamariyah. Jadi dia tally lah tuan-tuan. Dia tally. Baik. Di peringkat antarabangsa pula, mengukur waktu itu ataupun waktu itu daripada hari ke hari dengan menggunakan waktu tengah malam. Ni tuan-tuan, pada pukul 12 malam itu dikira dah masuk hari baru. International time hari ni tuan-tuan guna macam itu, iaitu menggunakan pengukuran waktu tengah malam. Jadi waktu tengah malam ni dikatakan antara sebab-sebab lah, kerana waktu tengah malam ni tak ada apa-apa aktiviti yang dibuat. Jadi pada tengah malam itu dia akan jadi masuk hari baru. Bila kita dah berehat waktu malam, maghrib, isyak tu kan. Jadi kita berehat, jadi tengah-tengah malam tu kita tengah tidur itulah berlakunya pertukaran hari yang baru, iaitu pada pukul 12 malam. Ini tuan-tuan kalau geng-geng kaki bola kan, selalu terkena kan, terkena katalah bola malam ni, katalah Euro ke apa ke kan, contohlah kan, akan bersiaran langsung pada 20 hari bulan Julai, 20 hari bulan Jun. Kalau malam ni 19 tuan-tuan, sekarang ni 19, 20 tuan-tuan, kalau ikutkan, kalau faham kita, esok baru mula 20, kita pun tunggu malam esok tuan-tuan. Tengok-tengok tuan-tuan, mana ada, tak ada secara langsung. Pasal apa? Malam ni patutnya pukul 3 pagi kan. Contohnya. Baik. Jadi international time adalah merujuk kepada pertengahan malam. Tapi apa yang menarik juga bila saya rujuk dalam buku Profesor Ma'ilah, pertengahan malam ni sebenarnya bukanlah benda baru, kerana dah digunakan oleh tamadun Mesir rupanya. Tamadun Mesir dah menggunakan waktu tengah malam ini. Jadi ini satu benda yang menarik lah untuk kita dapat faham tuan-tuan. Maknanya apa pun yang kita buat sebenarnya rotation. Maknanya kita merujuk benda yang kita pusing, kita guna pada hari ini, mungkin dah digunakan pada orang dulu. Cuma kita ada penambahbaikan dan sebagainya. Okey, baik. Dalam konteks tuan-tuan, kalau kita kiralah kalau kita duduk dalam satu puak ataupun satu kampung, kalau sekiranya ada perbezaan pengukuran hari, mungkin tak ada masalah sangat. Kalau macam contoh kita duduk di kampung kita, cara kita mengukur hari itu bermula daripada satu masa ke satu masa. Tapi bila melibatkan worldwide punya penggunaan, maka di situlah kadang-kadang perlu kepada penyelarasan, ataupun perlu kita pada satu kaedah yang dapat ditentukan masa itu supaya kita tidak keliru. Ini yang pentingnya tuan-tuan, bila kita wujudkan dalam buku Profesor Ma'ilah ni ada sebut tentang antarabangsa takwim Qamariyah itu. Jadi ini antara salah satu benda lah yang besar sebenarnya tuan-tuan, bukan bidang yang kita boleh sebut dalam siri kuliah kita ni lah. Ini pakar-pakar lah tuan-tuan yang nak bincang. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita pergi pada bulan. Asy-Syahru, dalam bahasa Arab disebut Asy-Syahru.
syahru. Dalam buku Al-Azminatu wal-Amkinatu, saya tak pasti sama ada kuliah Al-Fadil Ustaz Nafiah ada ke tidak lagi tuan-tuan, Al-Azminatu wal-Amkinatu. Dalam buku Al-Azminatu wal-Amkinatu tuan-tuan ada sebut tentang asal daripada perkataan asyahru ini. Dan tuan-tuan boleh cuba carilah dalam internet, free pun ada, dia ada dah open buku yang dah di lama dah diterbitkan. Tuan-tuan boleh cari, boleh muat turun secara percuma ya tuan-tuan. Buku yang sangat, insya-Allah ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku yang sangat menarik untuk kita lihat dari sudut adab dan juga dari sudut peradaban tentang nilai-nilai takwim masa dan sebagainya, dan sangat menarik. Dan boleh saya katakan satu buku yang insya-Allah kalau baca tu tuan-tuan ya, Allah Akbar, banyak benda yang kita dapat. Dia sebut asyahru ni, sebut asyahru, limadha asyahru, kenapa dia sebut asyahru? Kerana ambil daripada perkataan shinhara tu, kerana dia diisytiharkan. Maksudnya diisytiharkan. Bila orang melihat anak bulan, maka bila nampak anak bulan, maka mereka akan isytiharkan. Maka bila diisytiharkan itu, maka untuk menentukan dah masuknya bulan baru. Maka sebab itu disebut sebagai isytihar itu, sebagai diambil daripada perkataan isytihar itu, dan dinamakan sebagai syahrun, iaitu bulan. Kita faham sebagai bulan, ataupun dalam bahasa Inggeris juga sebut month. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan, hari 1, 2, 3, 4 kan. Okey. Itu pengukuran yang paling asas. Yang bulan ni pula adalah pengukuran yang kita kata adalah pertengahan. Dia kadang-kadang tuan-tuan, mungkinlah kita tak boleh, kalau kita kata, contoh dalam Quran dia sebut tuan-tuan, Lailatul Qadr, dan surah Al-Qadar. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Malam disebut Lailatul Qadar itu khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya dalam Quran nak sebutkan bahawa, kalau nak sebutkan hari tuan-tuan, mungkin banyak sangat harinya kan. Mungkin banyak sangat harinya. Maknanya kalau setahun ada 300, kalau dalam takwim Hijri 354 hari, kena kalikan pula dengan berapa tahun. Maka dalam Quran disebut khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Maka 1000 bulan itu merujuk kepada 83 tahun plus lah. Lebih baik daripada 83 tahun plus. Maknanya begitu. Ini satu bagaimana Quran mengungkapkan kalimah asyahru itu, untuk mengungkapkan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah tuan. Jadi malam itu yang disebut malam unit yang kecil itu, maknanya sebenarnya asas malam itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya digambarkan dengan perbandingan suatu ukuran masa yang lebih besar, nak menunjukkan bagaimana baiknya ataupun indahnya ataupun besarnya fadilat yang disebut sebagai Al-Qadar itu. Baik, kita tengok dulu. Bulan merupakan ukuran jumlah hari yang disusun dengan rangkuman hari minggu. Maknanya dalam setengah sebulan tuan-tuan, maknanya dia ada susunan hari-hari yang kemudian kita boleh kenal pasti pula dalam minggu. Baik, dalam seminggu ada 7 hari. Terdapat perbezaan jumlah hari dalam sebulan berdasarkan sistem penyusunan takwim kita tuan-tuan, yang mana kalau kita sedia maklum bahawa dalam 12 bulan tu, kalau takwim Qamariyah, maka akan adalah yang nilai sebulan itu 29 ataupun 30 hari. Kalau kita merujuk kepada takwim Syamsiah, maka adalah dalam sebulan tu daripada 28 ataupun 29 ataupun 30 ataupun 31. Jadi dia berdasarkan kepada sistem takwim itu. Sistem takwim itu. Dan asal penyusunan satu bulan ini sebenarnya mengambil sempena dengan kitaran bulan mengelilingi bumi, iaitu 29 hari 12 jam 44 minit 0.2889 saat. Sebab itu tuan-tuan, dalam penulisan mengatakan bahawa perkataan month dalam bulan, dalam kalau kita kata dalam bahasa Inggeris apa sebut, hari, day kan, bulan, month, dalam tahun, year. Tapi kenapa month itu, M-O-N-T-H itu diambil daripada perkataan moon, iaitu bulan. Kerana asal daripada sebulan itu diambil daripada perkataan bulan.
Kerana sebulan itu sepatutnya ada 29 ataupun 30 hari. Itu tuan-tuan. Baik. Dan dalam konteks ni macam kita sebutkan tadi, berasaskan kepada takwim Qamariyah, pusingan bulan itu akan merujuk kepada pusingan 29 hari 12 jam 44 minit 0.2 saat. Okey, kita ambil tarikh itulah, kita ambil waktu itulah. Cuma tuan-tuan, dalam takwim kita dia tak tulislah hari ni tuan-tuan hari yang ke-29 hari 12 jam 44 minit 0.2. Tak ada lah macam tu tuan-tuan. Kerana biasanya tarikh-tarikh ini akan digenapkan dan ada cara kiranya akan digenapkan. Maknanya tarikh bulan katalah bulan Zulqa'dah ini tuan-tuan, dalam takwim kita ada 29 hari. Lepas tu masuk 1 hari bulan. Masuk 1 hari bulan Zulhijjah. Zulhijjah pula ada 30 hari. Dia tak tulis itu 29 kerana biasanya pengukuran hari itu dia tak boleh buat gitu. Kalau tidak tuan-tuan, maknanya 12 jam tu maknanya tengah hari saja tuan-tuan, dan kemudian selepas tengah hari itu dah masuk pula bulan baru. Dia tak boleh macam tu. Jadi takwim itu macam kita sebutkan, dia bersifat untuk mudah digunakan. Jadi dia tak boleh susun macam tu. Dia tak boleh susun. Cuma macam mana nak selesaikan yang lebihan 12 jam 44 minit 0.289 saat ni, nanti insyaAllah kita akan bincang. Dan kemudian dalam takwim Syamsiah pula, takwim Syamsiah yang hari ni kita sebut takwim Syamsiah ni takwim Masih lah, menggunakan set 12 bulan, yang mana 12 bulan itu berdasarkan kepada kedudukan matahari pada 12 buruj, yang mana matahari ini dia akan lalu pada setiap buruj itu, dan oleh kerana dalam satu buruj itu tuan-tuan berada dalam lingkungan, mana kalau kita bahagikanlah 365 bahagikan dengan 12, maka kita akan dapat lebih kurang dalam 30 hari. Maka kalau kita lihat di sini bahawa bagaimana penyusunan dalam takwim Syamsiah, penyusunan harinya sepatutnya di antara sama juga antara 29 hingga 30, tapi apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, dengan sejarah yang mungkin insyaAllah kita dapat kongsikan bersama hari ini, ada yang 28, ada 29, ada yang 30, ada yang 31. Baik tuan-tuan, saya lanjutkan sikit lagi tuan-tuan sebelum kita berhenti, iaitu tahun ataupun sanah. Tahun adalah unit yang paling besar dalam takwim. Maknanya kalau dalam kalender yang kita keluarkan biasanya bersifat tahunan. Tahun 2021, tahun 1442 Hijrah. Iaitu maknanya yang paling besar lah. Merujuk kepada pusingan matahari. Asalnya tahun ini dia merujuk kepada pusingan matahari dan juga pada musim. Pusingan matahari merujuk kepada kita kata tahun 365 hari 5 jam 48 minit 46.8 saat, ada dekat bawah tuan-tuan pada halaman 115 tu, ataupun dia merujuk kepada musim, di mana kalau berdasarkan kepada pusingan musim ini dia akan mula dengan musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Dalam buku Pak Khir tuan-tuan disebut sebagai mula dengan musim buah, bukan musim bunga. Namun hari ini tuan-tuan, takwim ini telah disusun balik yang seperti mana kita dapat lihat pada hari ini, dengan dimulakan, kalau ikutkan tuan-tuan, urutan musim itu pada bulan Mac, musim bunga ataupun musim buah tadi tu. Kerana tuan-tuan musim bunga ni adalah waktu mereka mula kerja balik. Pada musim sejuk tu mereka berehat. Tapi musim bunga ni mereka kerja balik. Jadi sepatutnya bulan Mac itu adalah permulaan dalam takwim Syamsiah, tetapi dalam konteks pada hari ini tuan-tuan, dengan sejarah yang tuan-tuan boleh baca dalam buku Prof Ilyas ini, bahawa pusingan bulan ataupun tahun itu dah dimulakan dengan Januari, Februari dan berakhir dengan bulan Disember. Baik. Dan sebagai contohnya tuan-tuan, sistem takwim berasaskan kepada matahari ataupun takwim Syamsiah ini berdasarkan kepada nilai yang kita ambil daripada purata pusingan bumi mengelilingi matahari, iaitu 365 hari 5 jam 48 minit 46.8 saat, dan nilai ini tuan-tuan telah pun disusun dalam 12 bulan. Kemudian adalah yang macam kita sebut tadi, ada 28, 29. Dalam konteks takwim Qamariyah, mereka ambil dalam takwim Qamariyah, mana dalam tempoh sebulan itu ada 29
hari ataupun 30 hari, maka daripada itu tuan-tuan dikalikan pula dengan 12 bulan, maka dia akan dapat nilai 354 hari, 8 jam, 44 minit, 34.6 saat. Minta maaf lah tuan-tuan kenapa malam ni banyak sangat nombor ni. Okey, kesimpulannya tuan-tuan, daripada ni maknanya sehari ada 24 jam, bulan ada 28 hingga 31 hari, tahun tuan-tuan, kalau tahun Qamariah dia ada 354 hari ataupun 355 hari. Kalau tahun Masihi ataupun tahun Syamsiah tuan-tuan, ada 365 hari ataupun 366 hari. Okey, baik tuan-tuan. Nanti insyaAllah kita akan masuk kepada kaedah penyusunan. Patutnya tuan-tuan saya nak terus masuk pada penyusunan takwin, tapi masya-Allah tuan-tuan tak sempat pada malam ni. InsyaAllah kita berhenti dululah pada halaman 100 apa ni? 115 tuan-tuan 115. Nanti insyaAllah tuan-tuan kita akan masuk pula dalam penyusunan takwim. Dan penyusunan takwim tu saya nak kongsikan ada satu perkara yang menarik daripada surah Al-Kahfi ayat 25 ni insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Baik tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri kuliah ni, insya-Allah kita cuba lihat sikit ada apa-apa soalan tak. Saudara Zail, boleh Ustaz kasih tip bagaimana boleh tengok anak bulan Zulhijjah tanpa teleskop dan agak dalam pukul berapa? InsyaAllah. Ini tuan-tuan, kalau saya pun kena nak agak dalam pukul berapa, biasanya kita buat cerapan adalah pada waktu maghrib, pada hari 29 Zulqaedah nanti. Maka tuan bolehlah melakukan cerapan. Yang paling baiknya adalah pada waktu maghrib, kerana waktu maghrib itulah waktu yang paling kritikal untuk melihat anak bulan. Dan bagaimana boleh tengok anak bulan saja tanpa teleskop. Tanpa teleskop maknanya kalau boleh, kalau nak tengok dengan mata kasar, mata kasar ataupun kalau tak guna teleskop pun boleh gunakan peralatan lain seperti theodolite ataupun menggunakan teropong. Tapi dia punya tu ada kaedah dan juga caranya lah. Okay, mungkin tu tak sempat kot kita nak bincangkan di sini, tapi mungkin Cik Zain boleh tengok dalam buku-buku dan juga dalam makalah-makalah atau video-video lain lah berkaitan dengan kaedah untuk melihat anak bulan berdasarkan kepada mata kasar ke ataupun gunakan teleskop ke. Okey, baik. Mas Joko, mengapa dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan 12 bulan dalam setahun? Wallahu ta'ala alam. Itu Allah Ta'ala telah tetapkan begitulah, itulah jawapan saya. Kerana berdasarkan kepada surah At-Taubah tadi, very clear and cut. Inna iddata syuhura indallah 12 syahran, 12 bulan. Mungkin nanti kalau nak tanya hikmahnya itu, mungkin saya kena rujuk baliklah kepada mungkin penulisan-penulisan yang lebih mendalam, ataupun kalau nanti insya-Allah kita boleh tanya kepada Afali Tuan Guru kita, kepada Ustaz Nafiah, dan apakah ada sebabnya dari sudut syarak. Macam tadilah saya sebutkan bahawa dari sudut nasnya sebut 12 bulan, dari sudut hikmahnya Allah Ta'ala alam lah tuan. Mungkin mesti ada hikmahnya lah, tetapi mungkin telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Cuma saya dengan kelemahan yang ada pada saya, mungkin saya tak dapat nak menjelaskan tentang mengapa dan juga hikmahnya. Ala kulli hal tuan-tuan, insya-Allah satu pertanyaan yang baik. Terima kasih Mas atas soalan yang begitu baik. InsyaAllah saya cuba lihatlah dalam beberapa penulisan. Kalau dapat, insyaAllah saya akan kongsikan dalam siri yang akan datang. InsyaAllah. Dan Cik Zul, terima kasih juga kerana soalan yang baik berkaitan dengan kaedah untuk melihat anak bulan tanpa menggunakan teleskop. Asalnya tuan-tuan orang dulu tak menggunakan teleskop pun. Dengan ainul mujarrad, dengan mata kasar sahaja. Tapi hari ini kita ada teleskop, kita gunalah peralatan-peralatan optikal untuk membantu kita melihat anak bulan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, terima kasih atas kesediaan tuan-tuan bersama-sama dengan kami pada malam ini. Mohon maaf kalau sekiranya saya tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan dan ada kesilapan pada awal-awal tadilah tak on mic rupanya, duk cakap seorang-seorang tak bunyi. Alhamdulillah saudara kita Cik Zul ada maklumkan, dan insya-Allah moga-moga kita dapat bertemu lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih semua tuan-tuan yang bersama-sama dengan kita, Encik Rosmaini yang juga bersama kita, Tuan Haji Zahari yang saya rasa antara orang yang komit lah daripada awal siri sampai sekarang. Terima kasih banyak tuan-tuan, dan insya-Allah moga-moga apa yang saya kongsikan bersama ini dapat memberi manfaat kepada diri saya terutama dan kepada tuan-tuan, dan pahala yang berterusanlah sebagai ilmu yang tafa'u bih.
ilmu yang beri manfaat kepada kami dan juga pada guru-guru kami, insya-Allah. Sekiranya nanti kami telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.